dagang Islam, di mana dia bawa barang, di situ dia Islamkan tempat tu. Kita nak cerita sikit, nak sentuh berkenaan dengan Melayu Islam ataupun Islam Melayu ni. Pertama sekali kita kena tahu asal usul kenaan dengan bangsa Melayu. Saya nak cerita dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Melayu ni satu bangsa yang cukup terkenal. Dulunya disebut satu tamadun yang sangat agung. Bangsa yang mana dah ada sangat-sangat lama, berkurun lama. Satu bangsa yang juga dikenali dengan penuh adat dan kesopanan. Bukan itu saja, bahkan satu bangsa yang sangat tinggi budi pekerti, yang sangat kuat mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bahkan inilah satu-satunya bangsa yang mana mempunyai hanya satu agama, iaitu benda pertama yang terdetik di fikiran kita adalah agama Islam. Apa para sahabat beria-ria mengislamkan tanah-tanah bahagian timur laluan sutera ni? Sebab hadis Nabi SAW sebut di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah anak keturunan orang-orang timur. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Faktor pertama adalah kedatangan pedagang dari Arab yang bermula dari Melaka. Pada abad ketiga Masihi, terdapat pedagang Arab yang memiliki penempatan dan rumah penginapan di pelabuhan Kanton di China. Manakala pada abad ke-5 Masihi, Kepulauan Tanah Melayu telah pun menjadi pusat persinggahan pedagang-pedagang Arab. Jadi disitulah Islam mula tersebar ketika Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya secara terbuka sehingga ke Yaman. Di sinilah bermulanya penyebaran Islam ke serata tempat termasuk Tanah Melayu. Para sahabat telah diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang ke seluruh pelosok dunia. Ini adalah salah satu cara baginda berdakwah secara besar-besaran. Okey, seterusnya adalah pengislaman pemimpin. Melaka yang ketika itu dipimpin oleh para miswara yang asalnya beragama Hindu telah memeluk agama Islam pada abad ke-15. Beliau telah diislamkan oleh sebuah rombongan dari Jeddah yang diketuai oleh ulama sufi iaitu Maulana Said Abdul Aziz. Jadi setelah beliau diislamkan, beliau telah menukar nama ini kepada Sultan Iskandar Shah. Jadi dengan ketika itu masyarakat tempatan yang sentiasa taat kepada raja dan juga mudah terpengaruh dengan perbuatan dan kata-kata raja, jadi mereka juga turut memeluk Islam apabila Sultan Iskandar Shah memeluk Islam. Faktor-faktor kedatangan Islam juga adalah disebabkan oleh perkahwinan. Perkahwinan antara Sultan Iskandar Shah dengan Puteri Pasir pada tahun 1414 Masihi telah membawa pengaruh yang besar ke atas peluasan pengaruhnya di Siak, Perak, Pahang, Negeri dan juga di Gohan. Di samping itu, perkahwinan Malik Al-Saleh dengan Puteri Raja Pelak telah menyebabkan perislaman pembesar dan rakyat Pasai. Hal ini juga turut berlaku di daerah lain seperti Jawa, di mana perkahwinan Raja Majapahit dengan Puteri Champa dan juga perkahwinan Puteri Raja Champa dengan Mubalik Arab iaitu Ibrahim Al-Ghazi bin Jamal ad-Din telah pun membawa perubahan besar di mana Islam menjadi disebarkan ke seluruh kepulauan Jawa. Hal ini menunjukkan bahawa pengaruh Arab dalam menyebarkan Islam bukan sahaja tertumpu di tanah Melayu tetapi juga di seluruh alam Melayu iaitu Nusantara. Faktor lain adalah mengenai penulisan, bahasa dan juga kesenian yang mengikut ajaran agama Islam. Di sisi lain, agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab juga dapat dilihat dari segi pelbagai unsur unik yang telah diadaptasi dengan tamadun Melayu. Kesenian dalam agama Islam telah menjadi warisan dalam tamadun Melayu. Nilai kesenian dan keunikan dan peradaban Islam telah mengajar tamadun Melayu berkaitan dengan adab dan juga tata susila masyarakat Islam. Ia bukan sekadar bertamadun dari aspek kemasyarakatan, kemajuan penempatan dan kemudahan semata-mata. Inilah yang menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat Melayu di tanah Melayu sehingga diadaptasi sehingga masyarakat moden pada hari ini di Malaysia. Sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut dan sopan santun telah dijadikan contoh kepada masyarakat Melayu
menjadikan tamadun Melayu mempunyai keunikan tersendiri dan menjadi kebanggaan kepada tamadun lain. Justru kesenian yang diutamakan dalam Islam merupakan kesenian yang mampu meningkatkan kesenian budi manusia dalam membentuk hubungan dengan Allah SWT, antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan persekitarannya. Dan arti kata lain, kesenian ini tidak terhad terhadap asal ciptaan manusia saja, seperti bangunan yang memusatkan gambaran, namun juga dapat dilihat dari sudut manusia itu sendiri. Keunikan ini berbeza dan tidak boleh ditiru gayanya oleh manusia dengan manusia yang lain. Namun begitu, ia juga meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dalam menyampaikan putusan Islam. Perspektif ini meliputi seni warisan seperti seni bina, seni had dan juga seni ukir. Sebagai contoh, batu bersurat, batu nisan dan juga tembika. Jadi kesenian dalam peradaban Islam ini mempunyai hubungan dan penghayatan nilai rohani kepada Allah SWT. Ia terhasil dari jiwa yang jujur dan penuh rasa syukur serta redha dengan ketentuan ilahi tanpa rasa kesal terhadap kehidupan di dunia. Dari segi umum yang pula, kesenian merupakan buatan manusia yang dihasilkan melalui akal budi bagi mengekspresikan peradaban pada masa itu. Okey, akhir sekali, faktor kedatangan Islam ke tanah Melayu adalah sebabkan oleh peranan ahli tasawuf, sufi dan juga pendakwah. Semasa zaman pemerintahan Sultan Mughal Iskandar Shah, pelabuhan Melaka terus berkembang dengan pesat. Jadi daripada itu, baginda telah memberi penghormatan kepada pedagang-pedagang di Arab dengan menjadikan kawasan penempatan kepada mereka. Jadi dengan kesempatan ini, pedagang-pedagang di Arab ini telah pun menyebarkan dakwah mengenai Islam. Mereka telah membina masjid-masjid di kawasan penempatan mereka. Jadi hal ini secara tidak langsung telah berjaya mengislamkan ramai penduduk tanah Melayu ketika itu. Dan pada masa yang sama juga, kegiatan penyebaran Islami di Melaka juga dikembangkan oleh ahli tasawuf dan juga sufi, iaitu ulama Islam yang sangat kuat amalannya. Kedua-dua golongan ini telah menunjukkan satu teladan yang sangat baik tentang Islam. Sebagai contoh, mereka berpakaian bersih, bersopan santun dan juga bertata tertib, sehingga tingkah laku dan tutur kata mereka mempersonakan orang ramai ketika itu. Jadi golongan ini sangat bijak dalam bertutur kata. Jadi mereka ini telah diberi penghormatan yang sangat tinggilah oleh pemerintah. Jadi mereka telah menjadi penasihat. Jadi pembesar ketika itu telah mendengar, telah menjadikan ahli tasawuf dan ahli sufi ini sebagai penasihat mereka dalam mentadbir kerajaan. Jadi hal ini secara tidak langsung agama Islam akan terus dapat disebarkan, dan ini membuktikanlah bahawa ahli-ahli tasawuf, sufi dan juga pendakwah memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di tanah Melayu ini. Kedatangan Islam ke tanah Melayu bermula dari Melaka. Ia telah memberi pelbagai impak yang positif kepada masyarakat di tanah Melayu, sebagaimana Melaka muncul sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama pada ketika itu. Sekitar awal abad kedua, telah berlakunya perhubungan dagangan antara Arab dan Melayu. Perkara ini telah dibuktikan melalui kewujudan kaedah persuratan Melayu Islam dan sistem tulisan Jawi yang telah digunakan pada abad ini. Pada abad ketiga, terdapat pedagang Arab yang memiliki penempatan dan rumah penginapan di pelabuhan Canton, China. Mereka menjadikan tanah Melayu sebagai pusat persinggahan sementara ketika dalam perjalanan ke China. Pada abad kelima pula, Kepulauan Tanah Melayu telah menjadi pusat persinggahan yang terkenal dalam kalangan pedagang-pedagang Arab. Islam mula tersebar ketika Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya secara terbuka sehingga ke Yaman. Di sinilah bermulanya penyebaran Islam ke serata dunia, termasuklah tanah Melayu. Pada abad ke-15,
Tersebarnya Islam dengan cara pengislaman pemimpin. Melaka pada ketika itu dipimpin oleh Parameswara yang asalnya beragama Hindu telah memeluk Islam. Beliau telah diislamkan oleh sebuah rombongan dari Jeddah yang diketuai oleh ulama sufi iaitu Maulana Said Abdul Aziz. Selain itu, kedatangan Islam telah dibuktikan dengan adanya karya-karya sejarah di negeri Johor. Karya-karya tersebut telah dikarang dalam bahasa Melayu Jawi. Perkara ini telah menunjukkan bahawa sejak abad ke-16 hingga 19, Islam telah pun wujud di tanah Melayu. Perkahwinan juga antara salah satu punca penyebaran Islam. Pada tahun 1414 Masihi telah terjadinya perkahwinan antara Sultan Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. Perkara ini telah membawa pengaruh yang besar ke atas perluasan pengaruhnya di Siak, Perak, Pahang Indragiri dan Rohan. Di samping itu, perkahwinan Malik Al-Saleh dengan Puteri Raja Perlak telah menyebabkan pengislaman pembesar dan rakyat Pasai. Hal ini juga turut berlaku di daerah lain seperti Jawa di mana perkahwinan Raja Majapahit dan Puteri Champa dan perkahwinan Puteri Raja Champa dengan Mubaligh Arab iaitu Ibrahim Al-Ghazi bin Jamal Al-Din telah membawa perubahan yang besar di mana Islam berjaya disebarkan ke seluruh kepulauan Jawa. Hal ini menunjukkan pengaruh Arab dalam menyebarkan Islam bukan sahaja tertumpu di tanah Melayu, tetapi juga di seluruh alam Melayu iaitu Nusantara. Apabila datangnya ajaran Islam, kedudukan seseorang bukan terletak kepada pangkat dan juga jawatan yang harus dipuja seperti dewa-dewa Hindu pada zaman dahulu. Jika dahulu, orang bawahan adalah hamba kepada orang atasan. Tetapi dengan adanya Islam, Islam membawa kemakmuran kepada tanah Melayu apabila undang-undang Islam bertulis menggantikan undang-undang Melayu tempatan yang mana menggabungkan undang-undang syariah Islam yang akan diguna pakai dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Kecuaian, pembunuhan, zina dan jenayah lain yang sudah diiktiraf dimasukkan dalam undang-undang jenayah Islam supaya mendapat hukumannya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Sekarang, segelintir sahaja yang masih menggunakan hukum hudud iaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Perlu kita ketahui bahawa ada 4 sumber hukum Islam iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan juga Qiyas. Semua ini akan diguna pakai apabila kita was-was apabila melakukan perbuatan ataupun pekerjaan. Selain itu, terdapat juga peraturan untuk berkahwin, pembahagian harta pusaka iaitu faraid dan juga isu-isu seperti muamalah, seperti menjual beli antara Islam dan juga bukan Islam. Dari segi pentadbiran pula, kedatangan Islam adalah faktor mulanya penggunaan gelaran sultan oleh Raja-Raja Melayu dan sebagai ketua negara dan mufti yang dilantik sebagai penasihat dalam Al-Hirul Islam dan juga petugas seperti kadikatib, pemungut zakat, bilal, penyelia Baitul Mal dan juga penjaga wakaf. Maka dengan itu secara rasminya Islam menjadi agama yang tetap di tanah Melayu atau dipanggil Malaysia pada masa kini. Datangnya Islam memberi banyak perubahan kepada tanah Melayu di mana bahasa Arab mula mengambil alih bahasa Sanskrit yang biasa digunakan pada zaman dahulu. Huruf Arab telah digunakan bagi menggantikan huruf kawi dan nagari. Bahasa Melayu turut diangkat sebagai bahasa rasmi daripada salah satu ilmu pengetahuan dakwah di alam Melayu. Ianya diiktiraf kepada lebih daripada 100 juta umat manusia di alam Melayu iaitu sebagai bahasa lingua franca.
Dalam pada masa yang sama, karya-karya terkenal seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah dan sebagainya. Tidak lupa dengan penulis-penulis yang sangat popular seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin Al-Sumanchani, Nuruddin Ali Imran dan ramai lagi. Antara kesan dan pengaruh Islam terhadap pendidikan ialah mengenai sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Yang pertama ialah oleh kerana agama Islam menerima naungan daripada istana Raja-Raja Melayu, maka istanalah telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu. Kesannya, masyarakat Melayu yang celia ilmu lebih ramai bilangannya berbanding sebelum kedatangan Islam, di mana ilmu pengetahuan hanya dipelajari oleh golongan istana sahaja sebelum kedatangan Islam. Yang kedua ialah muncullah golongan intelektual, iaitu terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam, dengan karya-karya utama mereka terutama karya-karya berbentuk keagamaan yang dinamakan berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan kitab sastra. Ulama dalam bidang ini tidak hanya berperanan sebagai guru agama, malah turut berperanan sebagai pengarang kitab, penasihat raja-raja dan sebagai pahlawan di medan perang. Oleh itu, golongan ini sentiasa mendapat penghormatan yang tinggi di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Untuk faktor sosial, berikutan perkembangan dengan perkembangan Islam di alam Melayu, ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakatnya, sehingga tergugat kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf di kalangan mereka. Konsep yang diperkenalkan oleh Islam berjaya mewujudkan perpaduan, kemesraan dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain. Setelah kedatangan Islam ke rantau ini, konsep kasta dilihat tidak lagi relevan kerana Islam menegaskan bahawa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kedudukan dan taraf manusia dinilai berdasarkan iman dan takwanya dan bukan kepada pangkat dan darjat kebangsawanan yang diamalkan oleh tamadun Hindu melalui sistem kasta tersebut. Islam juga mengarahkan manusia supaya hidup secara aman dan harmoni serta mewujudkan perpaduan. Masyarakat dibentuk dengan sifat rasa tanggungjawab serta saling bantu-membantu antara satu sama lain. Mereka juga ditiupkan dengan semangat kerjasama dan perpaduan dengan menganggap bahawa seluruh umat Islam adalah saudara. Bagi mendidik masyarakat, Islam telah memperkenalkan hukum-hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ajaran agama Islam telah mengatur sistem perhubungan sosial dan kekeluargaan yang cukup menarik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Dami binti Asmawi bersama rakan penyampai saya. Saya Nur Atika Muhammad Khairy bersama-sama kami berinformasi dalam siaran Buletin Terkini TV6. Pelbagai koleksi seni khat tulisan Jawi dan nunis serta lukisan kanvas dihasilkan sejak lebih 40 tahun lalu ditempatkan di sebuah rumah ini. Sudah seperti mini museum hingga menjadi tarikan pengunjung. Menariknya, karya seni dihasilkan pesara guru Zaidah Osman 65 tersimpan kemas di Al-Baihaqi Art Gallery miliknya di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal Alur Gajah Melaka ini menggunakan pen batang resap. Galeri seninya kerap menjadi tumpuan pelajar universiti, penyelidik dan orang ramai untuk melihat hasil kerjanya. Tidak sia-sia cinta mendalam terhadap seni khat dan melukis membuatkan Zaidi tidak berhenti berkarya. Selain kerap menjadi rujukan generasi muda mendalami bidang itu. Lebih menarik, beliau memiliki lebih 5,000 pen batang resam yang digunakan untuk menghasilkan seni khat. Pen berasal daripada pokok resam atau spesies paku pakis ini memang lazim digunakan penulis Al-Quran kerana amat sesuai bagi menghasilkan kaligrafi.
kerana ciri yang lebih halus, mudah dibentuk dan serasi cara penggunanya. Beliau sanggup menjadi batang resam di dalam hutan di sekitar tempat tinggalnya. Saya pernah menggunakan lidi enau, pensel, pen marker, berus warna, rotan dan buluh, tetapi lebih selesa menggunakan batang resam yang saya dihasilkan sendiri, katanya. Beliau juga menghasilkan pelbagai jenis khat iaitu khat nasah, tulut, wasim, diwani, tash, kufi, ijazah, riq'ah, tughra, faraisi, diwani jadi dan beberapa lagi memerlukan ketekunan dan kesungguhan. Kita beralih kepada berita selanjutnya. Tarikan pelancong ke dalam negara Malaysia atas faktor seni bina masjid yang betul mengagumkan. Ciri-ciri seni bina tradisional Islam serta budaya dapat menggabungkan berbagai konsep seni bina untuk menghasilkan sebuah masjid yang cantik. Salah satu masjid yang kekal menarik perhatian pelancong asing ialah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi. Terletak di tepi Tasik Putrajaya yang menjadi warisan Islam di dalam negara. Gabungan seni bina moden dan seni bina Islam iaitu reka bentuk dalaman yang unik dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dilakarkan dalam lapisan kertas setinggi 13 meter dengan air yang terhasil daripada campuran kesenian Jerman dan Cina. Sekian buletin terkini petang ini. Terima kasih kerana menonton. Layari buletin tv6.my untuk lebih banyak berita terkini lagi komprehensif. Selamat petang. Peradaban Timur Tengah mempunyai sejarah yang panjang dan mempunyai kesan penting kepada dunia. Negara Asia Tenggara seperti Malaysia tidak terlepas daripada peradaban Timur Tengah. Dalam bidang agama dan politik, budaya serta ekonomi, semuanya terlibat dengan pengaruh Timur Tengah. Walaupun terdapat beberapa faedah kepada tamadun ini, Malaysia juga mesti menghadapi kesukaran dalam menguruskan cabaran politik dan sosial. Dan ancaman perkembangan radikalisme dan juga ekstremisme adalah beberapa cabaran pada masa kini yang dihadapi oleh negara Malaysia. Seterusnya, cabaran politik. Pengaruh politik Timur Tengah terhadap Malaysia melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan politik regional dan geopolitik. Keadaan politik yang tidak stabil di Timur Tengah, terutama konflik dan pertikaian yang berlarutan, dapat mencetuskan ketegangan dan cabaran dalam hubungan politik Malaysia. Masyarakat Malaysia yang mempunyai berbagai jenis kaum yang harmoni mungkin akan terjejas dengan isu-isu sensitif seperti konflik Palestin dan perang saudara. Dalam usaha Palestin untuk mendapatkan kemerdekaan, negara Malaysia memberi sokongan penuh kepada negara mereka. Kedudukan beberapa negara barat yang sering berlawan dengan pandangan Malaysia yang pro-Palestin berpotensi untuk mencetuskan konflik dengan mereka. Tindakan negara lain dalam campur tangan krisis Timur Tengah ini mungkin membimbangkan rakyat Malaysia tentang keselamatan negara. Hubungan diplomatik dengan negara-negara ini perlulah dijaga untuk kebaikan bersama. Kestabilan politik di Malaysia dipengaruhi oleh konflik kenderaan dan perang saudara di negara-negara Timur Tengah. Cabaran yang kedua ialah cabaran sosial. Dalam masyarakat yang berbilang kaum, pelibatan dan perpaduan terhalang kerana budaya Malaysia lebih mementingkan mengekalkan agama dan budayanya sendiri. Cabaran sosial seperti pemisahan sosial dan identiti. Pengasihan sosial ialah tindakan seorang atau kumpulan yang mengasihkan diri dari segi agama dan budaya. Mereka tergolong dalam kumpulan yang sama. Ini menunjukkan bahawa individu tertarik dengan bergaul dengan mereka yang berkongsi latar hidup dan cara hidup yang sama ataupun agama yang sama. Kekurangan komunikasi dan persefahaman kadang-kadang yang berlaku di kalangan bangsa di Malaysia mungkin disebabkan oleh perlakuan ini. Ini menghalang mereka memahami dan menghormati banyak sudut pandangan, kepercayaan, tradisi dan juga budaya. Cabaran yang terakhir ialah cabaran ekstremisme dan pertubuhan radikalisme. Berhubungan rapat dengan budaya Timur Tengah. Walaupun hakikatnya Islam menguasai Malaysia,
Salah faham atau tersasar daripada ajaran Islam yang datang dari Timur Tengah boleh menimbulkan fahaman ekstremis dan mengundang bahaya kepada agama terhadap keharmonian dan keamanan negara. Gerakan ekstremis telah mula terbentuk di Timur Tengah akibat daripada politik dan sosial yang rapuh di rantau itu. Malaysia adalah antara negara yang mungkin akan terdedah kepada kesan ideologi radikal ini yang tidak hanya tersebar kepada negara Timur Tengah. Keamanan dan kestabilan negara Malaysia akan terancam dengan penyebaran fahaman ekstremisme dan radikalisme ini. Mereka ini sering menggalakkan keganasan, ketaksuban dan pemisahan yang boleh mengancam keamanan negara kepada antara agama dan perpaduan negara Malaysia yang telah wujud lama di Malaysia ini.